Berbekalkan idea yang kreatif, pelbagai kraft tangan boleh dilakukan secara DIY. Bila kita tengok, kita rasa alah comelnya. Berhijab pun comel. Dia punya setiap perincian dia tu yang buatkan saya rasa unik. Mawar Aris, 46 tahun, tidak menyangka hasil kraft tangan yang dijahit secara suka-suka untuk jualan amal di sekolah anaknya mampu menjadi satu titik permulaan kepada perniagaannya sehingga ke hari ini. Bermula secara serius pada tahun 2018, Mawar mendapat inspirasi dan idea membuat patung comel berhijab daripada Hari Hijab Sedunia yang diraikan setiap 1 Februari. This is the first hijab doll yang saya buat. Kenapa hijab doll? Sebab masa tu kalau kita tengok kat social media ke mana-mana kalau kita nak cari hijab doll memang tak jumpa. So saya rasa okay, why not? Kita cuba and sampai sekarang. Menggunakan fabrik kapas berkualiti tinggi, material kain Liberty daripada 100% kapas ini kebanyakannya diimport dari luar negara. Anak patung ni selalunya untuk anak-anak main kan. Jadi kita perlukan material yang clean, which is daripada kapas lah 100% sebab senang nak cuci. Lepas tu isi dalam dia pun polyester fiber yang memang tak ada apa-apa alahan, boleh basuh dan sebagainya. Memerlukan daya kreativiti serta ketelitian yang tinggi, anak patung ini mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada saiz dan jenis rekaan baju. Mula dia berselai kain, so kita banyak perlukan pemotongan dan sebagainya, jahitan. Kebanyakan jahitan mesin, tapi yang detail kita guna tangan lah. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada masyarakat Muslim di luar negara seperti negara Turki, Amerika Syarikat, Australia dan lain-lain. Mereka sangat-sangat teruja sebab mereka tak sangka doll berhijab boleh nampak comel. Simplicity dalam Islam, moderate, tapi bila kita tengok kita rasa alah comelnya. Simple pun comel, berhijab pun comel. Australia merupakan negara terbesar dalam penghasilan pelbagai jenis anak patung. Ia menjadi antara sumber inspirasi buat Mawar setiap kali dia ingin mereka anak patungnya yang baru. Antaranya lah yang memang banyak influence dari segi kualiti, cara jahitan. So dari situ saya beli doll tu dan saya tengok macam mana dia jahit. Dan saya gunakan teknik tu dengan anak patung saya lah. Setiap tahun saya akan introduce anak patung baru. Maksudnya saya bermula dengan anak patung yang perempuan. Lepas tu dia ada adik-adik yang kecil. Lepas tu ada anak patung lelaki. Dan kemudian dari segi baju, sekarang ni bajunya boleh bertukar-tukar. The next perancangan is, which is saya dah start pun, saya kenalkan doll yang baju berkait. So dapat beri satu option lain jugalah. Mawar juga berharap agar dia dapat membuka sebuah kedai menjual alat permainan kanak-kanak suatu hari nanti. Selain menjahit, mengait juga mampu menghasilkan pelbagai kraft tangan yang unik dan comel. Berasal dari negara Jepun, amigurumi kini semakin popular di Malaysia serta mempunyai peminatnya yang tersendiri. Amigurumi ni bagi saya lah, diikutkan jarang yang buat. Banyak market daripada luar, tapi dekat Malaysia ni memang agak jarang dan lagipun bagi saya benda ni comel. Dia punya setiap perincian dia tu yang buatkan saya rasa unik. Masa untuk menghasilkan amigurumi bergantung kepada saiz. 2 jam untuk yang bersaiz kecil dan bagi patung yang bersaiz lebih besar pula memerlukan masa berbulan lamanya untuk disiapkan. Sebab amigurumi ni dia handmade, so dia kena buat satu-satu, so dia ambil masa. Kalau yang simple-simple macam keychain, selalu dalam beberapa jam boleh siap. Tapi kalau katakan design tu kompleks, banyak macam katakan dia boleh tukar baju, dia banyak part dia. Sekarang reka dan pattern tu sendiri pun kita tak tahu. Lepas buat tu baru kita tahu, okey susah ke tak susah. Yang itu yang cabarlah. Izian telah mula mengait sejak 7 tahun lalu. Teknik mengait yang betul adalah penting selain penggunaan saiz jarum yang sesuai bagi mendapatkan hasil yang kemas dan cantik.
Macam kalau orang kait biasa, yang crochet biasa, dia akan pakai jarum sama macam yang disuggest dekat benang, tapi kalau untuk orang yang kait amigurumi ni, dia perlu pakai jarum lebih kecil daripada saiz sebenar dia, supaya dia tak hasilkan lubang-lubang yang besar. So dia rapat-rapat, so fiber tak keluar. Bentuknya yang comel menjadikan amigurumi ini sering mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat tempatan, terutama sekali kaum wanita. Kebanyakannya akan bagi pada anak. Selalunya banyak diorang buat untuk bagi hadiah. Ada yang bagi hadiah untuk ahli jadi, ada yang bagi hadiah untuk anak-anak. Selain mampu menghasilkan pelbagai jenis karakter kartun, ibu kepada dua cahaya mata ini juga amat berbangga setiap kali menerima maklum balas daripada pelanggannya. Rasa seronok benda tu kan. Sebab setiap yang kita buat orang hargai. Tambah kalau macam kita tengok kalau macam saya bagi hadiah pada orang kan, pada anak kecil. Dia orang seronok, benda tu unik dan memang tak ada kat tempat lain kan. So satu-satunya saya rasa berbaloi lah saya buat benda ni kan. Mula-mula start dengan hobi. Lama sekarang dah jadi income. So saya harap mungkin mana tahu lepas ni boleh dapat buat kedai yang boleh pamerkan saya punya kerja saya. Bermula sekadar hobi, kini bertukar menjadi obsesi yang menguntungkan. Selain comel dan unik, kraft tangan ini sememangnya memerlukan kesabaran serta ketelitian yang tinggi supaya hasilnya juga memuaskan.